Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat pada pagi ini bertemu dalam seminar Fiqh Bencana 2022, anjuran Jabatan Mufti Negeri Perlis dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan beberapa siri pembentangan kertas kerja bermula daripada pagi tadi, dan kali ini kita akan sampai kepada program khas forum yang akan menampilkan dua gandengan yang tidak asing lagi di dalam medan ilmu. Di sebelah kiri saya Al-Fadil Dr. Rozaimi Ramli, ahli jawatan kuasa fatwa Negeri Perlis. Di sebelah beliau juga tidak asing lagi yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Hisham bin Datuk Dr. Muhammad Radi, merupakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari Universiti Teknologi Malaysia ASIS UiTM, yang juga merupakan ahli panel Kajian Syariah Negeri Perlis. Dan kita pada pagi ini akan membincangkan satu tajuk khas dalam forum khas kita, iaitu bencana di antara azimah dan ruksah. Fiqh bencana di antara azimah dan ruksah. Seperti yang telah kita lalui pada pagi tadi dalam pembentangan-pembentangan yang disebut daripada awal, saya rasa mungkin telah disentuh sedikit sebanyak pengenalan tentang isu-isu berkaitan dengan azimah dan ruksah yang dibentangkan oleh panel-panel pada pagi tadi. Cuma dalam forum kita pada kali ini, insya-Allah kita akan cuba melihat daripada beberapa sudut pandang yang mungkin agak berbeza dan juga mungkin di luar daripada perbincangan biasa, insya-Allah. Bagi memulakan forum khas kita dalam keterbatasan waktu yang agak terhad pada pagi ini, saya dimaklumkan kita mesti berhenti pada jam 12 tengah hari, dan saya memohon kerjasama daripada kedua-dua panel agar tidak menggunakan masa lebih daripada kadar yang diperuntukkan. Jadi untuk meringkaskan lagi forum kita, saya nak terus kepada ahli panel yang pertama. Seperti dalam perbincangan asal, kita akan mulakan dengan Fadil Ustaz Hisham bin Muhammad Radi sebagai panel yang pertama, sebelum saya berpindah kepada panel yang kedua Al-Fadil Dr. Rozaimi. Soalan saya mudah sebagai pembuka bicara untuk kita mulakan forum kita, iaitu bila kita sebut azimah, adanya juga ruksah, dan kita nak minta Ustaz Hisham menjelaskan dengan ringkas, padat, apa yang dikatakan dengan azimah dan apa yang dikatakan dengan ruksah. Oleh kerana fiqh bencana ini lebih terfokus kepada isu-isu ruksah, banyak kelonggaran dan juga kemudahan yang diberikan. Kita minta juga dalam pusingan yang pertama ini Ustaz Hisham selitkan dawabit, itu garis panduan dalam kita menggunakan atau mengambil kemudahan ruksah yang diberikan oleh syarak kepada umat Islam yang berada dalam situasi luar biasa ataupun situasi yang bukan dalam keadaan yang normal. Jadi saya dengan segala hormatnya mempersilakan Fadil Ustaz Hisham untuk memberikan pendahuluan pada pusingan yang pertama. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Al-Fadil Ustaz Rizal, pengurusi forum, ahli panel yang berbahagia Dr. Rozaimi Ramli, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, rukhsah dan juga azimah. Rukhsah ini nak simple dan nak mudah lah kan. Rukhsah ini, azimah, pertama azimah ini merujuk kepada apa yang disyariatkan oleh, apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba-hambanya. Seperti mana disebut oleh Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa. Jadi dia merujuk kepada syariat asal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Manakala rukhsah ia merujuk kepada kelonggaran ataupun keringanan yang diberikan oleh syarak yang berbeza ataupun menyalahi syariat asal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak memudahkan ini, Allah Taala menyatakan dalam Al-Quran, syahrul Ramadan faman syahida minkum asy-syahra falyasum syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. So dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyatakan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Siapa yang melihat nak bulan maka dia hendaklah berpuasa. Jadi ayat ini jelas menyatakan bila dah masuk bulan Ramadan, nampak anak bulan Ramadan, maka kita sebagai orang Islam wajib berpuasa. Maka wajib berpuasa dalam situasi ini disebut sebagai azimah. Manakala wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa-siapa yang sakit kan, ataupun dia bermusafir, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka dia boleh tidak berpuasa, buka puasa dan boleh ganti pada hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Kemudian Allah nyatakan lagi, Allah tegaskan lagi, Allah Taala nakkan kemudahan kepada kamu kan, dan Allah Taala tidak mahu kesukaran ataupun membebankan kamu. Jadi ini menunjukkan kepada kita, ayat ini menunjukkan secara jelas bahawa ada syariat ini yang bersifat azimah. So dalam konteks ayat tadi adalah puasa dalam bulan Ramadan. Wajib sebagai seorang muslim wajib berpuasa dalam bulan Ramadan. Namun begitu adanya rukhsah, kelonggaran, keringanan yang diberikan oleh syarak disebabkan oleh uzur, sebab tertentu. Dan uzur dalam kategori ini, dalam situasi ini disebutkan marid, iaitu orang yang sakit. So nak sebut juga kaitan dengan dawabit dan sebagainya yang disebutkan oleh yang ditanya oleh pengusi tadi. Dalam situasi apa sebab ataupun yang membolehkan untuk kita mengambil rukhsah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Antaranya adalah sakit. So dalam situasi kita sakit ini ada beberapa rukhsah yang diberikan oleh syarak. Antaranya adalah orang yang sakit dia boleh untuk tidak berpuasa kan? Tidak berpuasa bila mana dia dalam keadaan sakit, ataupun bila mana dia bermusafir maka dia dibolehkan untuk tidak berpuasa. Dan dalam situasi sakit juga seseorang dibenarkan untuk menjamakkan salat jika ada keperluan ke arah itu dan juga situasi tersebut. Jadi keringanan juga diberikan bila dalam situasi sakit ni kita nak taharah, kita nak berwuduk ataupun nak ambil pilihan tayammum dan sebagainya. Jika majoriti anggota wuduk kita tidak boleh untuk kita mengambil wuduk seperti mana orang-orang yang normal. Baik. Kemudian yang kedua adalah darurah. Darurat juga adalah sebab untuk seseorang itu diberikan rukhsah ataupun keringanan. Umpamanya dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla menyatakan famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala ithma alaih, merujuk kepada hukum aklul maitah. Kita makan bangkai bila dalam keadaan terdesak maka kita perlu. So situasi terdesak ataupun darurat tersebut membolehkan kita untuk makan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada situ juga timbulnya kaedah ad-darurat tubihul mahdhurat. Darurat itu mengharuskan perkara-perkara yang dilarang. Jadi dalam situasi darurat, benda-benda yang asalnya haram boleh bertukar hukumnya menjadi halal disebabkan oleh situasi tersebut. Namun begitu, kaedah itu bukannya alal itlaq macam tu saja, tak. Bukannya secara mutlak begitu. Ia juga dikawal dengan kaedah yang lain. Ad-daruratu tuqaddar biqadariha. So dalam dawabit, macam mana kita nak mengambil rukhsah ni, kita kena juga mengambil kira darurat ni diukur pada kadarnya. So sebab itu Allah Taala nyatakan dalam Al-Quran famanitturra ghaira baghin wala 'adin. Maksudnya kalau ada keperluan untuk dia nak makan benda yang haram, so ambil pada kadar yang sepatutnya sahaja, pada kadar untuk menghilangkan lapar, sekadar itu sahaja kan. Tak bolehlah dah kata boleh ni, kira nak makan
tak ada pilihan, hanya ada khinzir saja. Takkanlah nak buat gulai, nak bakar, nak apa dan sebagainya. Ambil pada kadar yang perlu saja. Seperti mana yang ahli panel kita sebut dalam kes banjir tadi, kalau ada keperluan, dia dalam keadaan terdesak, lapar, jadi tak ada pilihan lain melainkan dia terpaksa ambil barang yang makanan yang bukan milik dia. So pecah masuk kedai ke, seperti yang telah berlaku baru-baru ni. Jadi dia boleh untuk ambil benda makan untuk menghilangkan lapar pada situasi tersebut. Sebab itu dia kata ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Jadi dia tak boleh melampau. Dah ambil roti, kemudian pergi ambil pula microwave ke itu, oven, ambil handphone, ambil semua benda yang tak ada kaitan pun dengan situasi darurat tersebut. Jadi ini tak sepatutnya dilakukan. Dan satu lagi yang penting sebagai dawabi untuk kita ambil rukhsah ni adalah kita kena ada ilmu, kan? Kita kena tahu situasi tersebut, apa pilihan yang ada, apa option yang telah diberikan oleh para fuqaha, dan satu lagi adalah taqwa kita kepada Allah Azza wa Jal. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa pada Allah pada kadar kemampuan yang kita ada. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Yakni kita bila diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sesuatu perintah, maka kita buat mengikut kadar kemampuan yang kita ada, dan ia mesti diasaskan kepada takwa. Tidak boleh kita menganggap bila dah ada rukhsah ni maka kita ambil mudah dalam semua benda sehingga masuk pula bawah kategori mencari rukhsah atau mencari keringanan yang dilarang oleh syarak. Wallahu a'lam. Okey, alhamdulillah, pusingan yang pertama tadi jelas tentang ta'rif ataupun definisi apa yang dikatakan dengan azimah dan rukhsah, dan juga garis panduan seperti yang disebut oleh Ustaz Isyam tadi, dalam keadaan sakit umpamanya, darurat, dan juga yang ditutup dengan ilmu. Jadi jelas kepada kita ini merupakan satu kemudahan yang bukan direka-reka atau sengaja dicipta oleh para ulama, tetapi ia merupakan anugerah dan juga kelonggaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalan yang kedua, dia berhubung kait dengan apa yang disebut oleh Ustaz Isyam tadi. Saya nak mohon penjelasan daripada panelis yang kedua, Dr. Rozaimi. Bila kita dengar bahawa rukhsah adalah kelonggaran yang diberikan oleh syari', yakni Allah Subhanahu wa taala, kita pernah jumpa hadis yang mana Sayyidina Umar menyebut bahawa ini merupakan sedekah daripada Allah. Dia meriwayatkan daripada Nabi, ini merupakan sedekah daripada Allah, maka ambillah sedekah tersebut. Tapi ada persepsi di kalangan sebahagian masyarakat, sebahagian pihak yang menyatakan semakin payah atau semakin susah kita melakukan suatu amalan itu, semakin banyak pahala yang kita dapat, atau semakin kuat iman kita. Sehingga kan ada di kalangan masyarakat yang mereka tidak mahu jamak atau tidak mahu qasar, dengan alasan bahawa sekarang dah banyak surau, dah banyak fasiliti untuk kita berhenti semayang, dan lebih baik kita semayang tamam daripada kita semayang qasar, lebih baik kita susah daripada mudah dan sebagainya. Hingga ada yang tidak mahu mengambil benda yang mudah kerana dianggap bahawa kurang pahala ataupun kurang iman. Semakin payah semakin nampak hebat pula pada tanggapan dia. Mungkin Dr. Rozaimi dapat memberikan pencerahan dan pengharmonian di atas salah persepsi ini. Jadi saya dengan segala hormatnya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada moderator program, sahabat saya Ustaz Mat, kita panggil kan, Ustaz Mat Rizal. Sahabat saya juga Ustaz Isyam, panelis yang pertama. Pertama saya nak minta maaf, saya lewat sikit sebab saya orang baru di Perlis ni, jadi jalan tak apa nak pandai. Ikut map, dia bawa saya pergi, saya dekat sini dia tadi, isi minyak dekat Petronas, tekan map, dia bawa pergi ke Husmat Kangar belah sana tu. Ustaz Mat kata itu salah jalan tu, jadi jangan percaya sangat dekat Google ni kan.
Ini semua mereka sudah lama merancang. Kita je yang lalai. Baik, balik pada persoalan kita pada pagi ini, iaitu memang ada satu tanggapan di kalangan masyarakat, bukan kata hanya orang Melayu, bahkan kalau kita melihat di zaman Nabi SAW pun ada kecenderungan itu. Kalau kita melihat kepada Sahih Al-Bukhari umpamanya, ada satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara an-nasi bi syai' amarahum bima yutiqun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mensyariatkan sesuatu hukum kepada para sahabat, kepada umat, Rasulullah akan memberikan satu hukum yang mampu dilakukan oleh umat. Kerana syariat ini selari dengan fitrah manusia, yang dipanggil sebagai Al-Hanifiyatu Samhah, agama yang berdiri di atas tauhid dan agama yang berdiri di atas kemudahan, memberikan kemudahan kepada umat. Jadi para sahabat apabila melihat kepada syariat yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada sunnah yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka merasakan tak cukup dengan apa yang ditunjukkan. Maka mereka pun mula bercakap. Dia kata, ya Rasulullah, lasna kahayatik. Ya Rasulullah, kami bukan seperti kamu. Wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sedangkan Allah telah mengampunkan dosa kamu yang terdahulu dan yang akan datang. Maksudnya Nabi SAW tidak ada dosa. Para sahabat yang berkata ini, mereka seolah-olah ada kecenderungan, berikanlah kami satu syariat, satu ibadah, satu sunnah yang sesuai dengan kedudukan kami yang tidak seperti kamu, wahai Rasulullah. Kerana kami banyak dosa. Mereka memerlukan satu ibadat yang lebih berat, yang lebih tegas, yang lebih sukar. Maka maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi SAW marah pada ketika itu. Faghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam inda dhalik. Nabi marah hatta yu'rafa al-ghadabu fi wajhihi, sehingga kemarahan itu jelas terpampang di muka Nabi SAW. Sehingga Nabi mengatakan, inna a'lamakum billahi wa atqakum lahu ana. Sesungguhnya Nabi SAW kata, sesungguhnya orang yang paling tahu tentang Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah di kalangan kamu adalah aku. Maksudnya Nabi nak bagi tahu kepada para sahabat, kalau kamu ada perasaan takut, kalau kamu ada perasaan dosa kamu banyak, kamu kena tahu aku lebih takut daripada kamu. Kalau kamu rasa nak bertakwa, kamu kena tahu aku lebih bertakwa daripada kamu. Ini bukan satu kebanggaan ni, ini merupakan satu penjelasan. Bahkan kalau kamu rasa tak cukup, kamu kena tahu yang paling tahu tentang Allah itu adalah aku. Maka apa saja yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang terbaik yang perlu kita lakukan. Dan kecenderungan ini juga kalau kita tengok dalam hadis yang lain, yang 3 orang sahabat Nabi. Tuan-tuan biasa dengar hadis ni, tuan-tuan dan puan-puan biasa dengar hadis ni. 3 orang datang rumah Nabi SAW, tanya kepada sebahagian daripada isteri Nabi, bagaimana ibadat Nabi SAW. Bila mereka dengar, mereka merasakan mereka perlu tambah ibadat mereka. Ada yang tak mau kahwin, ada yang nak tidur, ada yang tak mau tidur, nak berqiyamul lail sepanjang malam setiap hari, ada yang tak mau menikah. Maka Nabi SAW menegur 3 orang ni. Nabi kata, amma ana usalli wa arqud, aku tidur juga, aku salat juga, wa asum wa uftir, ada waktu aku berbuka dan ada waktu aku puasa, wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikah dengan perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang benci kepada sunnahku, maka tak suka kepada sunnahku, maka bukan daripada kalanganku. Kecenderungan ini memang ada. Tetapi kalau kita tengok dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ada mengisyaratkan tentang kesukaran. Ajruki ala qadri nasabik, pahala kamu wahai Aisyah bergantung kepada kadar kesusahan kamu. Di dalam riwayat yang lain ada juga dinyatakan tentang satu hadis, al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilai, dalam hadis Muslim. Ibadah pada waktu kacau bilau, ibadah pada di akhir zaman waktu orang tandak pada agama, pahalanya seperti berhijrah kepadaku. Bahkan kalau kita tengok, golongan muhajirin dan ansar juga diberikan kelebihan itu
disebabkan oleh pengorbanan mereka yang sukar. Muhajirin pergi hijrah, Ansar pergi bantu orang Muhajirin, yang kita hari ini tak mungkin dapat tiru lah. Kan yang kita hari ini mungkin tak dapat tiru pun. Bahkan di dalam hadis ada sahabat-sahabat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal dengan kelebihan-kelebihan yang tak sama dengan orang lain. Abu Bakar punya kelebihan tak sama dengan sahabat yang baru masuk Islam seperti Jarir bin Abdullah Al-Bajali, kerana pengorbanan mereka yang lebih awal. Sebab itu Nabi kata, la tasubbu ashabi fa walladhi nafsu Muhammadin biyadihi law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Kamu jangan cela sahabatku, kerana demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, kalau salah seorang daripada kamu meninfakkan emas sebesar bukit Uhud, kamu tidak akan dapat menandingi pemberian sahabat walaupun hanya dengan walaupun hanya dengan satu tadahan tangan ataupun separuh. Kenapa? Kerana pengorbanan, kerana kadar kesusahan tak sama. Kita bagi 1000 di zaman ni dengan sahabat bagi nilai yang sama pada zaman itu tak sama. Jadi dia menjadi satu polemik. Susah ni kok mana yang kata bagus? Maka bila balik kepada isu rukhsah dan azimah, para ulama berbeza pendapat. Mana satu yang bagus ini? Rukhsah ke azimah? Ada dua mazhab lah. Satu mazhab kata azimah lah bagus. Sebab apa azimah bagus? Azimah bagus sebab dia kata yang ni yang asal. Sebab sebelum adanya uzur, seperti mana yang Ustaz Isham sebut tadilah, dengan daruratnya, dengan safarnya, dengan permusafirannya, dengan sakitnya, sebelum ada yang tu, dia pergi kepada azimah. Maka azimah ni lah bagus. Sebab azimah ni yang asal, yang ni yang Tuhan suka. Ada juga alasan lain yang mazhab ni pegang, dia kata sebab yang ni untuk semua manusia yang tidak ada uzur. Kalau rukhsah bagus, dah tentu Allah Ta'ala suruh buat rukhsah dulu. Tapi orang yang tak ada peruntukan rukhsah, dia kena buat azimah. Ini mazhab yang pertama lah. Mazhab yang kedua, mereka kata rukhsah lah bagus. Sebab apa rukhsah bagus? Mereka kata sebab Allah Ta'ala tak suka susah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam banyak ayat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan Allah Ta'ala tak suka syariat ini menjadi sukar. Yuridullahu bikumul yusur. Allah Ta'ala suka kepada kamu itu kemudahan. Wala yuridu bikumul usur. Allah Ta'ala tak suka akan kesukaran dan kesusahan. Jadi walaupun hukum rukhsah ini tak melibatkan semua, tapi kalau kena pada satu orang, dia kena ambil. Kenapa? Kerana ini merupakan sedekah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, merupakan hadiah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan. Kemudian mazhab yang kedua yang kata rukhsah ni bagus, sebab dia kata rukhsah ni kalau tak ambil boleh menjadikan seseorang itu berada dalam keadaan sa'amah atau malal, menjadi orang kata apa, jadi macam malas nak beramal sebab jadi susah, kan, jadi sukar. Maka ini dua mazhab. Jadi kalau tuan-tuan tengok, memang dua mazhab ni memang ada lah. Tetapi dengan penelitian terhadap rukhsah syarak, bila kita tengok sebenarnya rukhsah ni, kita tak boleh buat satu kaedah yang muttaradah, tak boleh buat satu standard yang umum. Rukhsah secara umum lebih baik daripada azimah, ataupun azimah secara umum lebih baik daripada rukhsah. Kena pergi step by step. Kerana rukhsah ini ada yang wajib. Rukhsah ada yang wajib. Umpamanya orang yang tadilah dia tak boleh tak ada makanan, kalau tak makan boleh mati. Maka wajib pada ketika itu dia ambil makanan yang ada pada dia ataupun yang mampu dia makan pada waktu tu untuk menyelamatkan nyawa dia. Walaupun benda tu mungkin pada asalnya tidak halal. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita jaga nyawa. Maka dalam keadaan ni dah tentulah ambil rukhsah lebih baik daripada ambil azimah. Kerana azimah itu tak boleh makan bangkai, tak boleh makan babi. Tapi dalam keadaan yang terlalu darurat, sehingga kalau tak ambil menyebabkan mati dan tidak ada pilihan lain, maka pada ketika itu jadi wajib. Ada juga rukhsah yang sunnah ataupun yang sunat, yang mandubah ataupun yang mustahabbah, yang digalakkan. Umpamanya qasar salat. Kenapa qasar salat? Majoriti ulama kata sunat, walaupun Hanafi kata wajib. Kenapa dia kata sunat? Kerana dalam hadis Nabi SAW tidak meninggalkan qasar ketika mana baginda bermusafir. Maksudnya qasar salat yang salat dua tu lebih banyak pahala bagi orang yang bermusafir daripada salat 4, kecuali kalau dia bersalat dengan imam yang tamam lah.
Kalau dia salat dengan imam yang tamam, dia kena tamam lah. Okey. Ada rukhsah yang harus. Contohnya macam kalau kita tengok dalam kitab fiqh, sapu atas khuf. Bagi orang yang dah ambil wuduk sempurna, lepas tu dia pakai khuf, bila dia wuduk terbatal, nak ambil wuduk semula, dia boleh sapu atas khuf. Dan itu merupakan perkara yang harus umpamanya. Begitu juga dalam muamalat pun ada jual beli salam, ada jual beli salam ni jual beli tempahan, kemudian jual beli sewaan. Ini semua adalah rukhsah yang diberikan oleh syarak yang asalnya tak boleh. Sebab asalnya orang tak boleh lah, sebab manfaat mana kita boleh kira. Tapi dibenarkan oleh syarak kerana ia diperlukan oleh manusia, maka ia rukhsah, ia harus. Dan ada juga rukhsah yang khilaful aula, ada juga rukhsah yang kalau kita ambil okey, tapi kalau kita ambil azimah lebih bagus. Umpamanya kalau orang paksa untuk kita bercakap dengan kalimah kufur, kalau tak kita dibunuh. Seperti mana dua orang yang dipaksa oleh Musailimah. Sebagian sebut Musailamah, ada yang sebut Musailimah, tapi yang tepatnya Musailimah. Musailimah Al-Kadzab yang mengaku Nabi SAW, yang mengaku dia Nabi selain daripada Nabi SAW. Maka dua orang tu dipaksa untuk mengaku Musailimah sebagai Nabi. Maka seorang tu tak mengaku, dia kata la adri, aku tak tahu. Maka dia dibunuh. Yang seorang lagi takut dibunuh, maka dia pun mengaku, sedangkan jiwanya kekal beriman. Maka bila diberitahu kepada Nabi SAW kisah ni, Nabi kata yang dibunuh itu dia dapat dua fadilat lah. Manakala yang menggunakan rukhsah ni dia tak berdosa. Maka ini merupakan satu kaedah. Baik, kita balik pada isu balik sebelum saya nak tamatkan hari ni. Yang pertama, bab rukhsah dengan azimah perlu melihat kepada setiap qarinah ataupun setiap rukhsah itu case by case. Ada rukhsah yang lebih baik daripada azimah, ada azimah yang lebih baik daripada rukhsah. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita telah dapat sesuatu dalil, dalam masalah ni dalilnya, dalam masalah ni dalilnya, dan perbuatan itu masyru' di tempat itu, maka sesiapa yang mengamalkannya dan menghadapi kesukaran demi mengamalkannya, dah pastilah kesukaran ataupun bebanan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ganjaran, kerana bebanan itu tak sama dengan bebanan orang lain dalam mengamalkan dalil itu ataupun dalam mengamalkan sunnah itu. Itulah lebih kurang. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jelas juga pengharmonian di antara memilih azimah dan rukhsah. Tidak semestinya orang yang mengambil rukhsah itu bersikap cuai ataupun memilih sesuatu yang mudah. Tapi ada satu isu yang kita nak minta Ustaz Hisham respon. Tadi kita dah dengar daripada pagi tadi sampailah kepada forum ini tentang bagaimana adanya bab rukhsah, iaitu diberikan kemudahan dan kelonggaran. Tetapi di sana ada bab yang dibincangkan oleh para ulama, iaitu wujudnya suatu keadaan, situasi, golongan yang mengambil kesempatan. Mengambil kesempatan di atas kemudahan ini. Agama itu mudah, syariat itu mudah, ada kelonggaran, tapi dia mencari-cari kemudahan. Dia mengambil mudah. Mempermain-mainkan agama atau tatabbu' rukhas. Sehingga dia ambil yang ni, dia ambil yang ni, dia ambil yang tu, akhirnya agama jadi satu yang dipermain-mainkan. Bagaimana kita nak membezakan di antara mengambil rukhsah yang masyru' yang disyariatkan, yang dibenarkan, dengan sikap tatabbu' rukhas yang dicela ataupun dilarang ini? Dipersilakan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, tatabbu' rukhas ni merujuk kepada para ulama bila membincangkan tentang hal ini. Tatabbu' rukhas merujuk kepada mereka yang memilih ataupun mencari-cari pandangan ulama yang paling ringan dan juga paling mudah, dan dorongan dia ke arah nak buat benda tu adalah hawa, maknanya untuk memenuhi hawa nafsunya. Jadi dia ni kalau boleh bila tanya soalan dekat mufti ataupun ustaz-ustaz ke dan sebagainya, dia nak cari pandangan kalau boleh nak bagi boleh benda yang diperselisihi oleh para ulama, benda tu boleh ke tak boleh, kan? Jadi dia mencari-cari
pandangan yang membolehkan, dan dorongan dia ke arah itu adalah hawa nafsunya. Jadi sebaliknya, jika mencari pandangan ulama untuk memilih pandangan yang mudah atas dasar mencari pandangan yang lebih kuat dan lebih mudah, seperti mana yang Nabi SAW nyatakan dalam hadis, innallaha yuhibbu an yu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an yu'ta azaimu, kan? Dalam hadis riwayat Ahmad, kan? Allah Subhanahu wa taala suka untuk seseorang hamba itu mengambil rukhsah, seperti mana Allah Taala juga suka seseorang itu mengambil azimah. Menunjukkan bahawasanya mengambil sesuatu yang rukhsah yang ringan ini adalah sesuatu, asalnya adalah sesuatu yang terpuji. Walau bagaimanapun, apabila dorongan kita ke arah mencari pandangan yang memudahkan diri kita itu adalah hawa nafsu, maka ini yang termasuk di antara tatabbu' rukhas yang tercela. Dan dalam hal ini kita boleh lihat dalam contoh moden pada zaman hari ini, kalau boleh saya sebut, dalam masalah pelaburan yang melibatkan forex trading contohnya, kan? Ni zaman lah ni orang ialah mencari alternatif pendapatan dan sebagainya. Ada yang buat kelas saham, tak handsome, tak apa, janji kaya, ada macam-macam lagi lah. Maknanya kegairahan orang untuk mencari sumber pendapatan yang alternatif. So ada juga orang buat kelas forex trading. Saham tu masalah lain, ni forex trading ni. Jadi forex trading ni kita dapati pakar-pakar dalam bidang fiqh muamalat ni, perbankan Islam dan sebagainya, telah pun mengeluarkan fatwa dalam hal ini bahawasanya ia haram. Kerana ada unsur manipulasi, ada unsur riba, ada macam-macam lagi asas dalam bab ni. Jadi kita ni yang nak terlibat dalam pelaburan ini, pada peringkat awal kita tak tanya dah. Kita tak pergi tanya dulu boleh ke tak boleh. Yang penting kita nampak yang ni satu peluang untuk dapatkan sumber pendapatan, lalu kita pun masuk. Ada orang buat kursus dan sebagainya, kita pun masuk. Dan celah-celah tu pula kita nampak ada orang-orang yang mempunyai latar belakang agama, mereka juga terlibat dalam pelaburan forex ni. Lalu kita pun kata, oh ada ustaz, ada tokoh agama join, jadi apa salahnya? Lalu kita pun join. Kemudian bila dah keluar fatwa dalam hal ini, lalu kita pun rasa macam tak kena, kan? Rasa mengkelan. Orang ni mengkelan lah. Sebab bila dah terjebak dalam hal ni, tiba-tiba keluar fatwa kata haram dan sebagainya, lalu kita pun cari ada tak pandangan yang membolehkan. Lalu kita cari, tengok ada tokoh, oh ada ustaz ni nampak gaya macam dia sokong, dan dia pula mempunyai background agama yang nampak gaya macam bagus. Lalu kita pun tanya pandangan, dan dia kata boleh, tak ada masalah apa, kan? Lepas tu kita pula tengok, saya tengok baru ni ada seorang pendukung forex ni, dia boleh kata dalam waktu kita trading tu, kita klik buy ataupun sell tu, dia hanya klik tu bermaksud tukar, dia bukannya bermaksud jual beli dan sebagainya. Dia cuba corner dengan corner punya rapat punya corner lah, kita kata, kan, untuk nak membolehkan juga, kan, bahawasanya forex trading ni adalah satu urus niaga yang diharuskan. Jadi inilah yang termasuk dalam tatabbu' rukhas, yang mana sepatutnya sebagai seorang muslim dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dalam soal urusan mencari rezeki, mencari pendapatan. Dan sebelum dia nak melibatkan diri dalam mana-mana pelaburan, sepatutnya dia tanya dulu kepada orang yang mempunyai kepakaran dalam bidang ini, bidang muamalat dan sebagainya. Tanya dulu, benda ni boleh ke tak boleh? Nak melabur dalam forex ke, nak apa, minyak tah mana-mana, kemudian macam-macam lagi sekarang ni, kan, bentuk-bentuk pelaburan yang ada. Jadi tanya dulu boleh atau tak boleh. Jadi bila dah dapat jawapan, maka kita peganglah dengan jawapan tersebut. Dan jangan pula bila dah terlibat, lalu kita mula mencari mana-mana pandangan yang membolehkan ataupun nak bagi memudahkan kita, kan? Dan inilah yang termasuk dalam tatabbu' rukhas yang tercela. Dan kita seharusnya sebagai seorang muslim, dalam bab seperti mana saya nyatakan di awal tadi, dalam bab bila melibatkan rukhsah ini, maka asas pertimbangan kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan disebabkan oleh asas kita adalah hawa nafsu,
maka kita cuba untuk mencari pandangan-pandangan yang memudahkan kita atas dasar untuk memenuhi kepentingan kita. So golongan yang mengambil tatabbu' rukhas ni kita boleh katakan sebagai orang yang opportunis dalam beragama. Maksudnya dia nak cari mana-mana yang boleh memudahkan urusannya. Ini berbeza dengan individu yang nak mencari, contohnya dia adalah orang yang senantiasa menjaga salatnya, kemudian dia sakit, dia terpaksa mendapatkan rawatan di hospital, maka bila dia dah masuk hospital, dia dalam keadaan sakit, dia cuba nak cari pandangan ulama, adakah ada ruang bagi dia ni yang boleh meringankan dia kan, melaksanakan ibadah salat khususnya. Ketika dia nak taharah, adakah boleh untuk dia contoh tangan berbalut, dia sapu sahaja di atas balutan tersebut dan mengambil wuduk pada anggota lain yang seterusnya. Begitu juga ada tak pilihan untuk dia nak jamak salat, mungkin jamak itu dalam bentuk jamak suri sahaja, maknanya dilewatkan pada waktu yang pertama kemudian diawalkan solat itu pada waktu yang kedua kan. Jadi dorongan dia ke arah mencari pandangan fiqh dalam bab ini adalah untuk memudahkan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukannya tuntutan hawa, memenuhi tuntutan hawa nafsu. Maka inilah yang membezakan antara tatabbu' rukhas yang tercela dan tatabbu' rukhas dalam maksud mencari pandangan yang mudah berasaskan kepada dalil-dalil, dan kita bertanya kepada mereka yang berkeahlian. Wallahu a'lam. Okey, alhamdulillah. Terima kasih di atas pandangan yang saya rasa boleh dijadikan panduan oleh kita semua dalam memilih dan mengambil rukhsah. Akhir sekali kepada Al-Fadhil Dr. Ruzaimi bagi menjawab persoalan yang akan saya ajukan sekaligus menggulung forum kita dan seminar pada hari ini. Bila kita bercakap soal bencana alam ataupun bencana apa sekalipun, dia akan melibatkan isu ada dua persepsi. Setengah pihak kata ini musibah, setengah pihak kata inilah bala hukuman Tuhan. Kadang-kadang perkara ini berlaku pertikaian. Setengah orang kata pembalakan itu membahayakan haiwan, setengah kata haiwan juga suka kepada pembalakan. Jadi pandangan-pandangan yang banyak begini ini menimbulkan khilaf. Jadi kita minta Dr. Zaimi untuk jawab dan terus menggulungkan forum kita dalam masa yang terhad. Dipersilakan Dr. Baik, terima kasih Ustaz Ahmad. Ini benda yang saya dulu ada tulis juga, iaitu bila jatuh je bila berlaku saja musibah, bila berlaku saja bencana alam, maka sebahagian akan kata ini benda yang biasa. Memang bulan 12 adalah musim hujan. Jadi bila musim hujan, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hujan banyak. Jadi dia kata ini hanya sekadar fenomena alam, bukan bencana. Sebahagian pula kata tak, yang ni bala sebabkan dosa kita. Ada juga yang kata tak, kalau kat negeri saya banjir, itu adalah ujian Tuhan kerana ni negeri ulama. Tapi kalau negeri orang, itu adalah bencana pada muka hamba. Jadi kita nak mari pada satu kaedah. Bila tengok kepada apa saja kerosakan yang berlaku, kesusahan yang berlaku, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala kata zaharal fasad, zaharal fasadu fil ardi fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah berlaku, telah terzahir kerosakan di darat dan di laut dengan apa yang dilakukan oleh tangan manusia. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam ayat ni kerosakan yang berlaku itu adalah disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Tetapi kalau di sana kita ada juga tengok hadis Nabi SAW, Nabi SAW menyebutkan tentang asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Kama qala, Nabi mengatakan orang yang paling dahsyat yang akan diuji oleh Allah dengan kesukaran ialah para anbiya, dan kemudian orang yang paling kuat mengikutinya, kemudian orang yang berikutnya. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Tirmizi, Nabi SAW kata Nabi SAW hadis yang panjang, tapi di hujung tu Nabi kata in kana fi dinihi salba ishtadda bala'uh. Kalaulah di dalam agamanya itu ada kekuatan, Allah Ta'ala akan kuatkan ujian kepadanya. Jadi kalau kita tengok dalam hadis, dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada mention bencana yang turun, balasan yang turun, kesusahan yang turun ada disebabkan oleh dosa manusia, dan juga ada yang Allah Ta'ala turunkan untuk ujian pada manusia. Oleh kerana itulah Al-Imamul Qurtubi, Ikrimah,
dan juga Al-Imam Al-Baydawi ada menyebutkan, dia kata memang ada sebahagian daripada bencana yang turun disebabkan oleh kerana dosa manusia, dan ada juga yang turun disebabkan oleh kerana Allah Ta'ala nak mengangkat darjat antara di kalangan manusia. Jadi macam mana kita nak tengok bila kita nak berinteraksi dengan benda ni, mana-mana bencana yang memang dah berlaku di zaman penurunan wahyu. Umpamanya Al-Quran bagi tahu yang ni diturunkan kepada kaum ni sebagai balasan kepada mereka, kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun dan sebagainya. Kita kena kata yang ni memang bencana lah, memang Allah Ta'ala turunkan azab kepada mereka disebabkan oleh kerana dosa mereka. Mana satu yang turun nas bagi tahu bahawasanya ia adalah untuk meningkatkan darjat orang-orang yang beriman, kan? Maka yang ni kita kena akui. Tapi bila tengok zaman ni, kita tak ada dalil yang jelas. Kita tak boleh kata ini confirm disebabkan oleh, baru ni kan banjir kan, dekat Shah Alam banjir, dekat Pahang banjir, dekat Kelantan pun ada banjir. Jadi sebahagian daripada kita kadang-kadang bila banjir je dia kata ini dosa sebab tak rapat saf. Dia dah jadi macam wakil kepada Allah untuk bagi tahu confirm ini adalah rajmun bil ghaib. Ini merupakan satu perkara yang kita kata memastikan sesuatu perkara gaib sedangkan tidak ada dalil pada ini. Satu kezaliman lah. Mana dia tahu sebab tak rapat saf, kan? Mana dia tahu sebab tak rapat saf Tuhan turunkan bala, sedangkan mungkin ada juga dosa lain yang lebih dahsyat daripada tu, kan? Kalau tak rapat saf orang kata apa, tak rapat saf menyebabkan bencana turun, kan? Sedangkan apa yang kita buat itu berdasarkan kepada ijtihad. Kalau salah ijtihad itu pun Nabi SAW memberitahu orang yang tersalah dalam ijtihad akan dapat satu pahala, kan? Tapi ada juga memang dia jadikan modal lah, terutamanya golongan yang anti vaksin ni. Apa saja dia akan jadikan modal. Tapi tak apalah, mudah-mudahan Perlis insya-Allah kita dah rapatkan sejadah. Nanti kita akan tengok macam manalah. Kalau boleh mufti akan memberikan panduan yang berikutnya. Tapi itulah kita kena tahu mufti ni, saya bukan mufti, tapi saya nampak bila perbincangan berlaku, saya nampak mufti dia ada kebimbangan. Sebab apa? Sebab kebimbangan tu bila kita buat satu keputusan melibatkan nyawa orang, sukar, fikir panjang, 4 kali mesyuarat, 5 kali mesyuarat kami bincang masalah ni, kan? Tapi orang yang tak peduli, dia akan kata tak apa, rapatkan aja. Sebab nas ini, nas dia tidak boleh lihat kepada satu angle, dia kena melihat kepada pelbagai. Kerana nas ini bila kita nak faham, dia ada ma'alat, dia ada dia punya kesinambungan, kesan daripada sesuatu perkara. Walaupun asalnya perkara itu memang dibenarkan, tapi kalau kesan membawa kepada benda yang tak baik, kita kena lihat semula dan mungkin kita tangguhkan. Nabi SAW tak jadi robohkan Kaabah dan bina semula di atas kawaid Ibrahim, binaan Ibrahim, walaupun binaan Ibrahim tu yang asal, kerana Nabi SAW risau, bimbang orang akan menganggap Nabi SAW merobohkan Kaabah dan mereka akan menjadi syirik semula. Nabi tak jadi buat, walaupun benda tu dibenarkan untuk buat. Jadi kita kena tengok daripada banyak angle. Jadi pada zaman ini kita tidak ada bukti yang jelas, cuma kita boleh ambil pendekatan sebagai pendidik. Kalau kita nak kata ini sebab dosa kita, okey, tapi gunakan bahasa bukan untuk mematikan semangat orang untuk kembali kepada agama, tetapi gunakan ayat yang lunak untuk mereka kembali pada agama. Umpamanya, mujurlah kita masih hidup, harta kita je yang pergi, ini bukti Allah Subhanahu Wa Taala masih sayangkan kita, nak sedarkan kita, maka kembali pada agama. Beza dengan ini bala bencana pada muka hang, sebab tu hang. So kita seolah-olah telah menjadi penghukum, lama-lama orang rasa macam agama ni hanya sekadar hukum je lah. Jadi kita kena seimbangkan di antara ayat yang menunjukkan ar-raja dan ayat yang menimbulkan al-khauf. Jadi ini benda yang paling penting. Jadi sebagai penutupnya, saya nak kata kita sebagai mukmin, apabila berlaku bencana, kita cubalah ambil hikmah daripadanya. Dunia ni memang sementara, kita ambil hikmah, kita ajak orang kembali kepada agama, buka pintu harapan kepada mereka. Mudah-mudahan mereka akan sedar dan mereka akan kembali pada agama. Bukan mereka akan rasa aku ni memang tak guna, Allah Ta'ala memang bagi bencana kat aku sebab nak suruh aku rasa sakit, maka agama ni hanya menghukum je lah, kan? Wallahu a'lam. Okey, terima kasih. Jadi saya dah dapat isyarat untuk kita tangguhkan forum dan saya kembalikan balik kepada pengurusi majlis Fadil Ustaz Said. Terima kasih kepada semua ahli panel pada kali ini. Terima kasih. Sama-sama, alhamdulillah. Demikianlah tadi forum yang bertajuk bencana antara